minal adhan wal iqamah. Artinya, doa di antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibn Sunni dan yang lain-lain. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai hasan lagi sahih. Dalam riwayatnya Imam Tirmizi menambah dalam kitab Ad-Da'awat daripada Jami' At-Tirmizi, mereka bertanya apa yang boleh kami ucapkan wahai Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, salullaha al-afiyata fid dunya wal akhirah. Artinya, mohonlah kepada Allah keselamatan dunia dan di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam tajuk yang baru, iaitu doa setelah daripada azan. Yang mana Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia mendatangkan suatu hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunangnya, Imam Tirmizi dalam kitab sunangnya, Imam An-Nasai dalam kitab sunangnya, Imam Ibn Sunni dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Hadis ni dinilai sahih dan dinilai hasan lagi sahih oleh Imam Tirmizi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Maksudnya di antara tempat mustajab doa adalah di antara azan dengan iqamah. Itu di antara tempat yang mustajab doa. Maka perbanyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah daripada Bilal melaungkan azan, sebelum daripada Bilal melakukan iqamah. Dalam riwayat Imam Tirmizi ada sedikit penambahan, yang mana sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah doa yang patut kami ucapkan? Jadi sahabat radhiyallahu taala anhum masih rasa belum mencukupi hanya mengetahui tempat tersebut sebagai tempat mustajab doa. Bahkan dia minta daripada Rasulullah agar Rasul ajar dia kepada dia apakah doa yang patut dibaca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta daripada Allah agar Allah Ta'ala bagi afiah, agar Allah Ta'ala bagi keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini di antara benda yang cukup penting. Kita tak mahu duduk dalam kesusahan. Ada beberapa tempat di tempat kita minta malam ni semayang hajat, bimbang berlaku benda yang bermasalah dalam negara kita. Jadi tak ada masalah lepas daripada orang Tok Bila azan lepas ni, masing-masing pakat berdoa sikit seorang, minta ya Allah bagilah afiat kepada kami, negara kami di dunia dan kepada kami di dunia dan negara kami di dunia, batu kepada kami di negeri akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kami riwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahawasanya seseorang bertanya, wahai Rasulullah, para muazzin telah melebihi kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul kama yaqulun fa idzan tahaita fasal tu'tah. Artinya, ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan, kemudian setelah selesai berdoalah, nescaya akan dikabulkan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan tidak didhaifkan olehnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat yang dikenali sebagai Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Dia dan ayah dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pernah kita cerita sebelum daripada ni tentang Abdullah bin Amr bin Al-As. Antara kelebihan Abdullah bin Amr bin Al-As adalah Rasulullah beri izin kepada dia menulis hadis Rasulullah. Di zaman Rasulullah ketika Quran sedang turun, Rasulullah larang sahabat menulis selain daripada Al-Quran, sehingga kan kata Rasulullah, man kataba anni ghairal Quran falyamhu, sesiapa yang tulis daripada aku selain daripada Al-Quran, dia kena padam. Tulis Quran tak ada masalah, Rasulullah tak bagi tulis hadis. Hak yang keluar daripada mulut dia takut campur dengan Al-Quranul Karim. Abdullah bin Amr bin Al-As, dia tulis belaka benda yang keluar daripada mulut Rasulullah kerana dia nak mengapa. Maka orang Mekah khabar ke dia, mu tulis belaka hak yang keluar daripada mulut Muhammad.
sedangkan Muhammad bercakap ketika gembira dan ketika marah. Kita kadang-kadang ketika kita lah, jangan Rasulullah, bukan Rasulullah, kita kadang-kadang apabila tengah marah hilang pertimbangan, benda keluar daripada mulut kita hilang pertimbangan. Begitu juga terlalu gembira, kita kalau terlalu gembira kadang-kadang hilang pertimbangan. Kalau gembira sikit-sikit itu lain, terlalu gembira hilang pertimbangan. Jadi orang-orang Mekah kata, dah mutulai belaka benda yang keluar daripada mulut Muhammad, sedangkan Muhammad bercakap ketika gembira dan ketika marah. Maka lepas daripada tu Abdullah bin Amr bin Al-As tak tulis. Dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khabar kepada Rasulullah tentang cerita tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktub," mungkin tulis. Fa wallahi, demi Allah, ma kharaja min hadza illa haqqan. Atau kama qala, ni tidak keluar daripada ni mulut aku melainkan perkara yang benar. Sama ada ketika aku marah ataupun ketika aku gembira, benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang keluar daripada mulut Rasul adalah wahyu yang Allah Taala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kelebihan. Sahabat lain tidak dibenarkan, tidak diizin menulis hadis. Melainkan Abdullah bin Amr bin Al-As diberi keizinan oleh Rasul ditulis. Dia boleh tulis. Dan kalau kita tengok kepada perbincangan di kalangan ulama pada tentang hukum menulis hadis pada awal-awal selepas daripada zaman sahabat, boleh dikatakan banyak ulama melarang tulis hadis. Pada peringkat awal dulu, ramai ulama kata tak boleh tulis hadis. Jadi antara hukum yang berlaku perselisihan di kalangan ulama pada zaman salaf dulu adalah apakah hukum menulis hadis, sebab Rasul larang tulis hadis. Maka sebahagian daripada ulama melihat kepada litera, kepada zahir larangan, tak boleh. Dan ni pandangan majoriti pada suatu ketika dahulu. Minoriti mengatakan boleh, tapi daripada masa ke semasa hak yang kata boleh saat itu melihat larangan Rasulullah adalah larangan bersebab untuk mengelak daripada bercampur hadis dengan Al-Quran. Tetapi sekarang ni Al-Quran tidak turun dah selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benda tu tidak ada dah. Jadi maka ulama pun banyak, semakin ramai hak yang menerima boleh tulis hadis. Akhirnya boleh dikatakan berlaku kesepakatan boleh tulis hadis, apatah lagi untuk menjaga agama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tu sedikit sebanyak cerita berkenaan dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang mana dalam hadis ni Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala an, dia menceritakan bahawasanya ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah mari khabar kepada Rasulullah, orang hak yang tukang bang tak apa banyak dia boleh kelebihan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bermacam-macam kelebihan yang dapat oleh muazzin. Maka orang lain kata, oh sedap muazzin banyak kelebihan. Rasul kata ada cara untuk mendapat juga kelebihan. Benda mung kena kata sebagaimana dia kata, mung kena jawab azan. Apabila mung jawab azan, apa yang diucapkan oleh muazzin mung juga ucapkan. Lepas tu pada penghujung azan mung doa kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Taala akan bagi. Itu maksud fasal tu'tah, mung minta daripada Allah mung akan diberi, permintaan mung akan diberi. Kerana di antara tempat mustajab doa adalah setelah daripada azan, sebelum daripada qamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan tidak didhaifkan olehnya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dan hadis ini tidak didhaifkan oleh Imam Abu Daud. Okey, bagi satu kaedah ni bagi orang yang mendalami ilmu hadis. Imam Abu Daud dalam kitab Sunan dia, Sunan Imam Abu Daud, kalau dia meriwayatkan suatu hadis dan dia tidak mendhaifkan hadis tersebut, maka hadis tersebut adalah hadis yang boleh diambil kira di sisi dia. Jadi kalau dia tidak sebut hadis itu dhaif, maksudnya hadis itu adalah hadis yang diterima di sisi Imam Abu Daud. Okey, itu kebiasaan lah. Seterusnya kami riwayatkan juga dalam Sunan Abi Daud dalam kitab Al-Jihad dengan sanad yang sahih daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thintani la turaddan," atau qal ma turaddan, ad-du'a'u 'inda an-nida' wa 'inda al-ba'si hina yulhimu ba'dhum ba'dha. Artinya dua doa yang tidak akan ditolak. Ni dua doa ni tidak akan ditolak. Yang pertamanya doa ketika azan dan doa ketika perang.
sewaktu berhadapan satu sama lain. Dua ni doa tidak ditolak. Yang pertama doa ketika azan, yang keduanya doa ketika dalam peperangan yang mana sedang berkecamuk peperangan tersebut, sedang berperang di antara orang kafir dengan orang Islam. Cuma kita kena ingat, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kadang-kadang Allah Taala bagi apa hak yang kita minta. Itu yang pertama. Kalau Tuhan tak bagi apa hak yang kita minta, Allah Subhanahu wa taala akan palingkan daripada kita musibah sesuai dengan apa hak yang kita minta. Maksudnya Tuhan tak bagi benda yang kita minta, tapi Tuhan jauhkan kita daripada musibah sebagai ganti daripada apa hak yang kita minta. Yang kedua, yang ketiganya Tuhan bagi pada hari kiamat. Ni hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan bagi benda hak yang kita minta, hak yang kita minta tu Tuhan bagi. Tuhan bagi mengikut waktu hak yang dia pilih, bukan mengikut waktu hak yang kita pilih. Tuhan bagi tetap Tuhan bagi, tapi Tuhan bagi mengikut waktu yang dia pilih, bukan waktu hak yang kita pilih. Dan dia bagi kepada kita mengikut benda hak yang dia kehendak untuk beri kepada kita, bukan mengikut apa hak yang kita pilih untuk diri kita. Sebab kita tidak tahu apakah kebaikan diri kita. Mungkin apabila Tuhan bagi, mungkin menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, mungkin. Jadi Tuhan bagi sesuai dengan apa hak yang dia kehendak untuk kita, bukan mengikut apa hak yang kita kehendak untuk diri kita, dan sesuai dengan waktu yang dia pilih, bukan sesuai dengan waktu hak yang kita pilih. Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia menyebut dalam kitab Hikam, yang pertama dia sebut lagu mana? Al-Quran Allah Ta'ala kata ud'uni astajib lakum, mu berdoa kepada aku akan perkenan. Lepas tu kata Imam Ibn Athaillah, idza atlaqa lisanuka fi talab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Apabila Allah Ta'ala melepaskan lidahmu untuk meminta, jadi mari dalam hati untuk minta, kita pun minta kepada Allah. Mu kena yakin sebenarnya Tuhan nak bagi kepadamu. Tuhan nak bagi, itulah Tuhan memudahkan mulutmu untuk meminta. Okey. Lepas tu dia pun buat mari pula kata hikmah yang lain. Dia kata la yakun ta'akhuru amadil ata mujiban liyasika. Jangan menyebabkan lambat benda yang mu minta Allah Ta'ala bagi membawa kepadamu putus asa daripada meminta. Jangan. Sebab Allah Ta'ala bagi kepadamu sesuai dengan apa hak yang dia pilih untukmu, bukan sesuai dengan apa hak yang mu pilih untuk dirimu. Dan dia bagi kepadamu mengikut waktu yang dia kehendak, bukan mengikut waktu hak yang mu kehendak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sebahagian naskah perkataan yulhim dengan huruf ha, dia ada yulhim, ada yuljim. Dia dua riwayat. Sedangkan di sebahagian yang lain dengan huruf jim. Kedua-dua je benar. Dia ada dua riwayat. Ada riwayat hina yuljimu ba'duhum ba'da, ada riwayat hina yulhimu ba'duhum ba'da. Okey, habis. Seterusnya, zikir setelah solat sunat 2 rakaat sebelum waktu subuh. Zikir setelah solat sunat 2 rakaat sebelum waktu subuh. Okey. Katanya kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Abul Malih, namanya adalah Amir bin Usamah, daripada ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya dia salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga salat 2 rakaat berdekatannya. Kemudian dia mendengar baginda mengucapkan sambil duduk, Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar 3 marrat. Artinya, ya Allah, Tuhan kepada malaikat Jibril, Tuhan malaikat Israfil, Tuhan kepada malaikat Mikail, dan Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepadamu daripada neraka. Dibaca 3 kali. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara zikir yang dibaca, doa yang dibaca oleh Rasulullah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sembahyang sunat subuh 2 rakaat, Rasulullah baca doa dia, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar.
3 kali Rasul baca. Ni doa yang Rasul baca selepas daripada Rasul sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Kita baca walaupun sekali. Pernah kita sebut dah sebelum ni, Imam Nawawi kata apabila kita dengar sesuatu amalan, kelebihan sesuatu amalan, amalkan walaupun sekali agar kita termasuk dalam ahli kepada amalan tersebut. Setiap amalan ada ahli dia. Setiap amalan ada ahli dia. Amal walaupun sekali. Jadi esok bangun sembahyang sunat subuh 2 rakaat, baca. Bukan panjang sangat. Mudah je. Allahumma. Waktu kita ingat dah Allahumma Rabba. Rabba tak alhamdulillahi rabbil alamin. Cuma bagi datang je. Allahumma Rabba. Lepas tu lepas daripada Rabba, Jibrail wa Mikail wa Israfil wa Muhammad an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu a'udzu bika minan nar. Gitu je doa dia. Baca 3 kali. Baik. Seterusnya, pada kitab tersebut juga kami riwayatkan daripada Sayyidina Anas. Kitab tersebut kembali kepada kitab Imam Ibn Sunni, kitab hadis. Kami meriwayatkan daripada Sayyidina Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi benda bersabda, "Man qala sabihata yaumil jum'ati qabla salatil ghadah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat, ghafarallahu ta'ala dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahr." Maksudnya, siapa yang pada pagi Jumaat, pada pagi hari Jumaat sebelum solat fardu subuh, dia mengucapkan perkataan astaghfirullahalladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maksudnya, aku mohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan yang patut disembah selainnya. Dia yang maha hidup dan maha menghidupkan, serta aku bertaubat kepadanya. Dia kata sebanyak 3 kali, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ni bacaan hak yang disunatkan kita baca sebelum daripada kita sembahyang fardu subuh. 3 kali je. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Baca 3 kali je. Dia al-hayyul qayyum boleh baca, al-hayyal qayyuma pun boleh baca. Boleh baca dua-dua. Kedua-dua ada riwayat di dalam hadis. Sebab baru ni ada tersebar satu video, ada seorang mengatakan tidak boleh baca al-hayyu, kena baca al-hayyal qayyuma. Al-hayyu tu ayat kursi ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebenarnya perkataan tersebut adalah tidak betul. Orang yang mendalami ilmu nahu, ilmu tata bahasa Arab, dia dalam bahasa Arab ni dipanggil ada ilmu tata bahasa Arab ataupun ilmu nahu, yang dapat dengan ilmu tersebut kita dapat mengetahui baris hujung kalimah. Jadi sebenarnya boleh baca belaka dua. Kalau orang yang belajar ilmu nahu, al-hayyu al-qayyum, kalau kita baca al-hayyul qayyum, boleh kita buat badal bagi huwa. Huwa tu adalah na'at bagi huwa. Huwa tu adalah badal bagi khabar bagi la. Allah Rabbi, panjang kalau kita nak i'rab jadi panjang. Dan kalau kita baca al-hayya, boleh buat na'at kepada Allah, maf'ulun bih bagi astaghfiru. Ala kulli hal boleh baca dua, astaghfirullahal azim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hak yang paling masyhur al-hayyul qayyum, hak tu paling masyhur. Tapi bukanlah salah kita baca al-hayyul qayyum. Boleh bacalah kedua-dua. Okey, habis. Ini di antara zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini di antara zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keenam, zikir ketika berada di dalam saf. Kami meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bahawa ada seorang datang ke masjid ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat. Setelah sampai di saf, dia mengucapkan, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka as-salihin. Artinya, ya Allah, berikanlah kepadaku apa yang terbaik yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai solat, baginda bertanya, siapa yang berbicara tadi?
Orang itu menjawab, aku wahai Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan yu'qara jawaduka wa tustashhada fi sabilillahi ta'ala. Artinya, kalau begitu kudamu akan mati tersembelih dan kamu akan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Zikir ketika berada dalam saf. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas antara sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat 10. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair. Antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sebenarnya yang dijamin syurga oleh Rasul bukan 10 orang, ramai lagi. Cuma 10 orang ni disebut dalam satu hadis. Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, disebut dalam satu hadis. Sebenarnya hak yang dijamin syurga banyak lagi. Antaranya adalah Hasan, cucu Rasulullah, Husain, Fatimah. Baik. Sa'ad bin Abi Waqqas antara sahabat yang mustajab doa. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas memang dia bermegah-megah. Dia memang cukup gembira dengan suatu perkataan yang pernah Rasul ucapkan untuk dia. Irmi ya Sa'ad bi abi anta wa ummi. Rasul kata lagu tu. Rasul kata Sa'ad, Rasul tidak pernah pun ucapan tersebut Rasul ucap melainkan untuk aku saja. Irmi ya Sa'ad, panah wahai Sa'ad, bi abi anta wa ummi. Aku sanggup menebuskan ibu dan ayahku denganmu. Baik. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas cukup gembira dengan perkataan tersebut. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul tidak pernah pun ucap perkataan tersebut mereka kepada dia sahaja. Baik. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan bahawasanya ada seorang datang ke masjid ketika Rasul sedang solat. Setelah sampai di saf, dia mengucapkan, dia ucap lagu mana? Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Ya Allah, berilahkan kepada aku apa yang terbaik yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Dia minta agar Allah Ta'ala beri kepada dia suatu benda yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba-hamba dia yang soleh. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai solat, baginda bertanya, siapa yang berbicara tadi? Siapa yang baca tu? Orang itu menjawab, aku wahai Rasulullah. Baginda bersabda, idzan yu'qara jawaduka wa tustashhada fi sabilillahi ta'ala. Kalau begitu kudamu akan mati tersembelih dan kamu akan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu yang paling lebih sekali yang Allah Taala kurniakan kepada hamba-hamba dia yang soleh. Bukan orang semua berani baca. Sebab mati medan perang mati kena bunuh dalam medan perang Sebab hak tu hak yang paling afdal, hak yang paling mulia yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba dia yang soleh. Jadi kalau kita nak minta benda tu, jadi benda tu hak yang dapat. Kudamu hak tersungkur di medan perang dengan mumu mati. Oh, sebut mati ni bukan semua orang nak. Bukan semua orang nak. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibn Sunni. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh ketika menjelaskan biografi Muhammad bin Muslim bin A'id. Seterusnya, zikir ketika hendak mendirikan salat. Kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Ummu Rafi' radhiyallahu anha. Dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang Allah Ta'ala akan memberiku pahala atasnya. Ada seorang sahabiah yang dikenali sebagai Ummu Rafi', nama dia adalah Salma. Ada riwayat menyebut bahawasanya dia adalah bekas hamba abdi kepada Safiyah, tak silap ingat, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Salma. Dia bagi jumpa dengan Rasulullah, diminta kepada Rasulullah supaya Rasul khabar kepada dia suatu amalan yang mana dia dapat amalkan amalan tersebut sehingga dia dapat memperolehi pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ummu Rafi', idza qumti ila as-salah fasabbihillaha ta'ala 'ashra wa hallilihi 'ashra wahmadihi 'ashra wa kabbirihi 'ashra wastaghfirihi 'ashra fa innaki idza sabbahti
قال هذا لي وإذا هللت قال هذا لي وإذا حمدت قال هذا لي وإذا كبرت قال هذا لي وإذا استغفرت قال قد فعلت. Artinya, wahai Ummu Rafi', apabila kamu mendirikan salat, bertasbihlah kepada Allah 10 kali, bertahlillah 10 kali, bertahmidlah 10 kali, bertakbirlah 10 kali, dan istighfar 10 kali. Sebab ketika kamu bertasbih, Allah Ta'ala berfirman, ini untukku. Sebab kita kata subhanallah, maha suci Allah, Allah Ta'ala kata ini untuk aku. Ketika kamu bertahlil, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka Allah Ta'ala kata ini untukku. Ketika kamu bertahmid, mengkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah Ta'ala berfirman, ini untukku. Ketika kamu bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka Allah Ta'ala berfirman, ini untukku. Dan ketika kamu beristighfar, aku minta ampun kepada Allah, Allah Ta'ala berfirman, telah ku lakukan. Maksudnya telah ku lakukan, aku terima istighfarmu, aku ampun dosamu. Doa ketika iqamah. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an di dalam kitab Al-Um meriwayatkan dengan sanadnya hadis mursal. Dengan sanadnya hadis mursal, maksud hadis mursal adalah hadis yang perawi ataupun hadis yang tabi'i angkat kepada Rasulullah. Ini perbahasan ilmu hadis lah. Hadis mursal ni hadis yang tabi'i kata, Rasulullah kata. Sedangkan tabi'i itu dia tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis mursal termasuk dalam hadis yang terputus sanad. Kalau dalam kitab matang Manzumah Al-Baiquniyah, dia kata wa mursalun minhu sahabiyyu saqab. Hadis mursal adalah hadis yang gugur seorang sahabat. Baik. Itu maksud hadis mursal. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubu istijabata ad-du'a'i 'inda iltiqa'il juyush wa iqamati as-salah wa nuzulil ghaith." Maksudnya, mohonlah pengkabulan doa ketika bertemunya dua tentera jihad. Lepas tu ketika iqamah salat dan hujangnya turun. Maksudnya di antara tempat mustajab doa ketika sedang berperang di antara orang Islam dan orang kafir. Yang keduanya ketika qamat sedang dikumandangkan. Yang ketiganya ketika hujang turun. Itu di antara tempat-tempat mustajab doa. Syafi'i mengatakan, aku banyak menghafal riwayat tentang permohonan pengkabulan doa ketika hujang turun dan iqamah salat. Jadi banyaklah Imam Syafi'i mengatakan, aku ingat riwayat yang menyebut bahawasanya antara tempat Allah Ta'ala kabulkan doa ketika turun hujan dan ketika kemudian qamat sedang dilaungkan oleh Bilal. Perkara-perkara yang diucapkan ketika salat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada kita masuk dalam perbahasan baru, kebetulan hamba teringat hak yang bulan lepas daripada mukliyah ada ahli jemaah dia tanya berkenaan dengan masalah jawab azan. Sebelum daripada kita masuk, kebetulan tadi kita ada bincang juga berkenaan dengan jawab azan. Rasanya molek juga kita kongsi permasalahan ni. Dia kata lagu mana, dia kata apabila kita masuk dalam masjid, tiba-tiba Bilal sedang melaungkan azan. Dia kita masuk dalam masjid, disunatkan kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi masa kita masuk dalam masjid, Tok Bilal sedang melaungkan azan. Okey, apakah yang perlu kita kena buat? Adakah kita jawab azan ataupun kita terus sembahyang tahiyatul masjid? Sebab dia kata ada ustaz kabur ke dia, apabila kita masuk dalam masjid, kalau Tok Bilal qamat, Tok Bilal laung azan, tak boleh kita tunggu untuk jawab azan, lepas tu kita terus kena sembahyang, tak boleh tunggu. Okey, sebelum daripada kita masuk dalam perbahasan baru, boleh kita kongsi jawapan hak yang betul dalam permasalahan ni. Yang pertama sekali kita kena faham, mana-mana hak yang kita buat tidak menjadi masalah antara dua keadaan tersebut. Kita masuk dalam masjid ketika mana Tok Bilal sedang melaungkan azan, boleh kita jawab azan dan boleh kita sembahyang lalu, tak ada masalah. Kerana sembahyang tahiyatul masjid hukum dia adalah sunat, jawab azan pun hukum dia adalah sunat, benda sunat. Jadi sepakat ulama mengatakan boleh kita nak buat hak mana-mana pun tak apa. Kita masuk jawab azan pun tak apa, ataupun sembahyang tahiyatul masjid tanpa jawab azan pun tak apa, tak ada masalah, boleh belaka.
Cuma ulama berselisih pandangan manakah hak yang lebih afdal. Nak buat hak dua-dua boleh berlaku, tapi hak mana lebih afdal daripada kita jawab azan ataupun kita sembahyang tahiyatul masjid lalu? Dalam masalah ni ulama berbeza pandangan. Pandangan majoriti ulama, pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mu'tamad. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan mazhab Hambali, dan pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, bahawasanya apa yang lebih afdal bagi orang tersebut adalah dia menunggu jawab azan dulu baru dia sembahyang tahiyatul masjid. Okey, boleh faham? Tunggu jawab azan dulu baru sembahyang tahiyatul masjid. Sebab dia, sebab jawab azan sunat, tahiyatul masjid pun sunat. Jadi mana lebih afdal daripada kita dapat melakukan dua perkara sunat daripada kita dapat melakukan satu perkara sunat? Pastinya kita dapat melakukan dua perkara sunat adalah lebih afdal berbanding dengan kita dapat melakukan satu perkara sunat. Okey, selesai. Cuma ulama pula berbeza pandangan, ulama fiqh berbeza pandangan. Dah kita nak jawab azan tu dalam keadaan berdiri tika ataupun duduk. Di sini ada pula perbezaan pandangan. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali mengatakan lebih afdal dia jawab azan ketika dia sedang berdiri. Masuk berdiri tak payah duduk, jawab azan lepas daripada tuk bila habis azan barulah sembahyang tahiyatul masjid. Namun dalam mazhab Hanafi kata lebih afdal dia duduk. Jawab azan dalam keadaan duduk, selesai daripada jawab azan baru bangun sembahyang tahiyatul masjid. Sebaik-baiknya ambil pandangan mazhab Imam Syafi'i, kerana pandangan mazhab Imam Syafi'i juga adalah pandangan mazhab Hambali. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak yang hamba sebut saat ni disebut dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, juzuk yang ke-34 halaman 111. Juzuk 34 ni jilid 34. Dia kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dia ada lebih kurang 45 jilid. 45 jilid. Kitab tu hamba beli harga lebih kurang kat 2,000. Nanggung. Nak beli motor ke nak beli kitab? Biar beli kitab. Kat 2,000 harga tuan haji. Tapi warna kitab kan beli je lah. 45 jilid. Sejilid lebih kurang tebal ni, lebih kurang lah. Kalau nipis-nipis sikit lebih kurang 45 jilid. Buat silap jatuh atas kepala pakai mati je. Banyak bukan sikit tu. 45 jilid. Yang mana dalam jilid yang ke-34 halaman 111 dikatakan ni, baqa'ud dakhil ila al-masjid qa'iman athna'il azan. Idza dakhala al-muslimul masjid wal mu'adhdhin yu'adhdhin fahal yadhallu qa'iman aw yajlis lil fuqaha'i ittijahan. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا دخل المصلي المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان لم يأتي بتحية ولا بغيرها بل يجيب المؤذن واقفا حتى يفرغ من أذانه ليجمع بين أجر الإجابة والتحية. Maksudnya, apabila seorang, ni maksud perkataan ni, apabila seorang muslim masuk ke dalam masjid ketika muazzin sedang melaungkan azan, maka adakah ia perlu terus berdiri atau perlu duduk? Ulama fiqh mempunyai dua pandangan dalam permasalahan ini. Ulama mazhab Imam Syafi'i dan ulama mazhab Hambali berpandangan bahawasanya apabila seorang masuk ke dalam masjid ketika muazzin telah masuk mengumandangkan azan, nescaya tidak perlu ia terus melakukan solat tahiyatul masjid dan tidak juga perkara lain, bahkan ia perlu menjawab azan dalam keadaan berdiri sehingga muazzin selesai daripada azannya, agar ia dapat mengumpul dua ganjaran, iaitu ganjaran menjawab azan dan ganjaran tahiyatul masjid. Ni apa yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Sebenarnya masalah ni hamba jawab panjang lebar sebenarnya. Ni hak yang pernah hamba buat penulisan dalam, cuma hamba pun petik kebetulan ingat soalan hak yang orang tanya minggu lepas, bulan lepas, hamba pun ambil hak yang tertentu je lah. Sebenarnya banyak lagi petikan-petikan daripada kitab-kitab mu'tabar. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan sekali lagi, apabila kita masuk dalam masjid tiba-tiba Tuk Bilal sedang melaungkan azan, sebenarnya boleh kita nak jawab azan, lepas tu baru sembahyang tahiyatul masjid, dan boleh kita terus sembahyang tahiyatul masjid. Tak ada masalah, boleh. Kerana meninggal jawab azan ia tidaklah makruh. Cuma dia telah meninggal perkara hak yang mempunyai kelebihan. Jawab azan hukum dia sunat. Meninggal jawab azan bukan haram. Bukan haram. Baik, meninggal jawab azan bukanlah salah, bukanlah haram. Baik, jadi masuk dalam masjid, tak payah jawab azan, pakai sembahyang lalu, boleh, tak ada masalah. Ataupun tunggu jawab azan baru sembahyang pun boleh. Ni sepakat ulama mengatakan boleh berlaku buat dua-dua. Cuma berlaku khilaf adalah mana lebih afdal. Hak yang masalahnya adalah
melarang benda hak yang tidak salah. Dia kata tak boleh. Ini siapa mesej hamba jawab sebenarnya hak yang siapa mesej kepada hamba. Yang orang-orang ada satu etika, dia kata tak boleh. Apabila kita masuk dalam masjid, tidak boleh kita berdiri selesai imam muazzin azan, bahkan mesti kena sembahyang dulu. Tak boleh. Allah Rabbi, itu ada salah. Hamba tulis dalam penulisan hamba kata ni adalah suatu jenayah ilmiah. Ni panggil ada jenayah dia banyak. Ni jenayah ilmu ni dia panggil. Kerana kita mengatakan melarang benda yang tidak dilarang oleh agama. Mana boleh kita buat lagu tu? Jadi sebenarnya boleh belaka kita nak buat, cuma ulama berbeza pandangan mana yang lebih afdal. Lebih afdal pandangan majoriti ulama adalah kita jawab azan dulu baru sembahyang tahiyatul masjid daripada kita terus sembahyang tahiyatul masjid. Kerana apabila kita jawab azan dulu baru tahiyatul masjid, kita telah mengumpul dua perkara sunat. Mengumpul dua perkara sunat lebih baik daripada kita hanya mengambil satu perkara sunat sahaja. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang diucapkan ketika solat, perlu diketahui bahawa bab ini sangat luas perbahasannya. Di dalamnya banyak sekali hadis sahih dengan berbagai jenis. Juga banyak sekali cabang perbahasan dalam kitab-kitab fiqh yang akan kami sebutkan secara garis besar. Panduan besar, tidak terperinci lah. Kalau terperinci itu kena buka dalam kitab fiqh lah pula. Sebahagian besar dalilnya tidak saya cantumkan agar lebih ringkas. Banyak dalil saya tidak letak dalam ni kata Imam Nawawi. Sebab nak ringkaskan. Kerana kitab ini bukan tempat perbahasan dalil-dalil. Kitab ini hanya berisi penjelasan tentang amalan yang dilakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Takbiratul ihram. Perlu diketahui bahawa solat tidak sah tanpa takbiratul ihram. Baik solat wajib maupun solat sunat. Takbiratul ihram menurut Imam Syafi'i dan sebahagian besar ulama adalah sebahagian dan salah satu rukun daripada solat. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah merupakan salah satu syarat solat, bukan termasuk daripada bahagian daripada solat. Jadi ulama berbeza pandangan sebenarnya. Takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Takbirah makna kata ucapan Allahu Akbar. Tu takbir. Kita dengar orang ceramah takbir, Allahu Akbar. Maksud dia takbir. Ucap Allahu Akbar, tu makna takbir. Takbirah satu ucapan Allahu Akbar. Ihram apa makna ihram? Ihram ni mengharamkan. Ucapan Allahu Akbar mengharamkan. Maksud dia mengharamkan, sebelum daripada kita kata Allahu Akbar, banyak perkara yang boleh kita buat. Nak makan boleh, nak minum boleh, nak selok air boleh, nak kecing boleh, nak ketuk pun boleh. Banyak perkara yang boleh kita buat sebelum daripada kita akad takbiratul ihram. Nak cakap boleh, nak pusing kau tu boleh, nak pusing kau ni boleh, nak cakap orang tu boleh, nak cakap orang ni boleh. Nak akad dera pun boleh belaka. Sebelum daripada nak akad kotak pun boleh. Boleh belaka. Tapi bila kita akad Allahu Akbar, tak boleh dah buat benda tu. Sebab itulah nama takbir tersebut dinamakan sebagai takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram sekarang ni adakah rukun sembahyang ataupun syarat? Sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Setengah ulama kata rukun, dan ni pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan mazhab Imam Syafi'i. Setengah ulama kata syarat sembahyang. Dan beza mana rukun dengan syarat? Rukun dengan syarat adalah dua perkara yang perlu dibuat. Kalau dah buat tidak sah. Cuma rukun ni adalah satu juzuk daripada sembahyang, manakala syarat bukanlah satu juzuk daripada sembahyang. Khilaf di antara syarat dengan rukun ni dipanggil khilaf lafzi je. Benda khilaf lafzi pada lafaz nampak khilaf, tapi pada amalinya sama. Orang yang tidak kata takbiratul ihram sepakat ulama mengatakan tidak sah sembahyang dia. Macam kita kata gini ya, kita contoh lain ya. Tamakninah. Kita kata tamakninah tapi dalam bahasa Arab bukan tamakninah, tumakninah. Tak apalah, kita bahasa kandung kita. Tamakninah ni rukun sembahyang ke ataupun syarat? Ini berlaku khilaf. Sebahagian ulama kata rukun. Sebab tu ulama kata mana rukun sembahyang ada 17. Dia kira pula tamakninah sehari. Sebahagian ulama kata tak. Tamakninah bukan rukun sembahyang, tapi syarat kepada rukun. Kita rakaat tidak sah rakaat kita melainkan kena tamakninah. Jadi tamakninah ni syarat kepada rakaat, syarat kepada iktidal, syarat kepada sujud. Tapi sebenarnya khilaf di sini adalah khilaf lafzi, bukan khilaf haqiqi. Mana benda khilaf lafzi? Khilaf pada lafaz, hakikat tidak khilaf. Daripada sudut amali sama hukum dia. Mung tidak ada tamakninah, sama ada ulama kata rukun ke ulama kata syarat, tak jadi sembahyang. Itu maksud khilaf lafzi. Sama juga ucapan takbiratul ihram. Okey. Apa
Apa yang disebut oleh Imam Nawawi? Katanya perlu diketahui bahawa solat tidak sah tanpa takbiratul ihram, baik solat wajib maupun solat sunat. Takbiratul ihram menurut Imam Syafi'i dan sebahagian besar ulama adalah sebahagian dan salah satu rukun daripada solat. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah nama dia Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah adalah kunyah dia, merupakan salah satu syarat solat, bukan termasuk bahagian daripada solat. Seterusnya, perlu juga diketahui bahawa lafaz takbiratul ihram adalah Allahu Akbar atau dengan lafaz Allahul Akbar. Kedua-dua lafaz tersebut boleh digunakan menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan para imam yang lain. Sedangkan Imam Malik melarang penggunaan lafaz yang kedua. Okey, hak yang biasa kita guna mana? Allahu Akbar. Itu hak yang biasa kita guna. Dan kalau kita tak lilang Allahul Akbar, boleh ke tak? Di sini berlaku perselisihan. Sebagian ulama kata boleh, sebagian ulama kata tak boleh. Jadi kalau berlaku perselisihan, tak payah buat ambil hak yang sepakat. Allahu Akbar, buat macam sama-sama tak payah buat Allahul Akbar buat pelik-pelik pula. Allahu Akbar. Baik, dia takbiratul ihram. Kalau kita tengok, mudah je Allahu Akbar, takbiratul ihram mudah je. Tapi tahu tak, takbiratul ihram banyak syarat dia. Kalau kita buka dalam kitab fiqh, banyak syarat yang perlu dipenuhi ketika kita ucap takbiratul ihram. Antara syaratnya adalah mesti jangan memanjangkan hamzah. Allahu Akbar, kalau panjang hamzah di makna lain. Allahu Akbar panjang makna dia lain. Dalam bahasa Arab kalau Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Tapi kalau Allahu Akbar, dia makna adakah Allah Maha Agung, makna dia begitu dalam bahasa Arab. Lain, berubah dah makna. Antaranya lagi, ni kita kaya yang biasa berlaku kesalahan lah. Antaranya lagi adalah memanjang bar. Tak boleh panjang bar. Allahu Akbar, jangan baca Allahu Akbar. Jangan macam ke orang puang nak marah anak dia, Allahu Akbar, budak ni dia panjang bar tak setarang. Baik, dia panjang bar makna dia lain. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Tapi akbar dalam bahasa Arab makna gendang. Akbar dalam bahasa Arab makna dia gendang. Allahu Akbar makna dia Allah itu gendang. Allah Rabbi, warna pula dah kita dok pandai bahasa Arab, ada masa dah orang pandai bahasa Arab. Allah selok dah tu imam ni bahang Allah Taala gendang dok setarang. Salah. Dok jadi takbiratul ihram. Baik. Tapi kalau hanya kesalahan yang kecil, hak tu tak ada masalah. Tapi walaupun tak ada masalah, jangan, sebaik-baiknya jangan ada kesalahan yang kecil. Contoh kesalahan yang kecil yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita adalah dia tidak mentahqiqkan bagi datah kepada hamzah. Dia tidak mengeluarkan bagi datah hamzah secara tepat. Allahu Akbar, dia tak kata dia kata Kan banyak kawan kata gitu, Allahu Akbar, tidak sedar. Tahu tak betul. Bukan kita belajar sejak kecil lagi belajar. Ingat lagi kena rotang dengan guru Quran. Alif datah bukan alif datah Kalau pergi kedai boleh apa meluk dia bukan Okey, ni benda penting. Kadang-kadang kita tak sedar. Allah budak ni bukan Allahu Akbar tapi hak tu kesalahan kecil, tak ada masalah, maksudnya tidak rosak. Dia kena sebut molek, bukan eja molek kok, hamzah datang bukan hamzah datang kadang-kadang eja lainnya baca lain. Ya, yang kita tengok banyak orang salah tu Allahu Akbar rasa, lepas tu sallallahu rasa lagi tu banyak ke sallallahu wa pula sallallahu kan la datang la kan kita belajar kan, bukan la datang la la datang la warna pula lang datang la sallallahu bukan sallallahu dia tobik orang mereh semaya tarawih pada nak sedar salah bukan sallallahu lam datang la bukan la datang la tu benda tak sedar belaka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kata dia, perlu juga diketahui bahawa lafaz takbiratul atau kita baca dah, untuk lebih berhati-hati lebih baik menggunakan lafaz pertama agar dapat keluar daripada perbezaan pendapat. Takbiratul ihram tidak boleh dilakukan dengan selain kedua-dua lafaz ini.
Tak boleh kita nak buat lafaz lain walaupun makna sama. Dalam bahasa Arab Allahu Akbar dengan Allahu A'zam makna sama. Allahu A'zam makna Allah Ta'ala Maha besar. Kita tukar sekali, makna sama kan? Allahu A'zam. Tak boleh, mesti kena Allahu Akbar. Tu kita kena ingat. Seterusnya, apabila menggunakan lafaz seperti Allahul Azim, Allah Muta'al, Allahul A'zam, Allahu A'azzu, Allahu Ajallu dan sebagainya, maka solatnya tidak sah menurut Imam Syafi'i dan kebanyakan para ulama. Walaupun di sana ada segelintir ulama mengatakan sah, tapi pandangan majoriti ulama tidak sah. Dan hadis Rasulullah kata lagu mana? Tahrimuhat takbir, yang mengharamkan sembahyang adalah ucapan takbir. Tidak dikatakan ucapan takbir, melainkan kena ucap Allahu Akbar. Dan Rasulullah sentiasa mengucap Allahu Akbar. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah sah. Imam Abu Hanifah kata sah. Apabila mengucapkan Allah Akbarullah, mana? Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah sah. Okey, apabila mengucapkan Akbarullah tukar Akbar Allah, maka tidak sah solatnya menurut pendapat yang paling benar pada kami. Masalah ini pun berlaku khilaf. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Jangan baca Akbarullah, kena kata Allahu Akbar. Sementara sebahagian teman rapat kami menyatakan bahawa solatnya sah sebagaimana jika di akhir solat mengucapkan Alaikumussalam. Dia kita kan masa nak bagi salam Assalamualaikum, waktu yang asalnya. Dan kalau kita tukar Alaikumussalam boleh ke tak? Alaikumussalam, Alaikumussalam. Masalah ni ulama berbeza pandangan. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i tidak menjadi masalah. Baik. Ini berkait dengan hukum fiqh. Takbir dan zikir-zikir yang lain dalam solat tidaklah sah sampai dilafazkan dengan lidah, minimal boleh didengar oleh diri sendiri. Nanti kita akan bincangkan datang insya-Allah pada minggu-minggu akan datang. Kalau sekiranya dipanjangkan umur, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Insya-Allah ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.